Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Harap anda semua sihat, sejahtera. Saya dah beberapa lama saya tak live. Jadi hari ni saya live, kembali live lah, kembali aktif. Beberapa, saya rasa dah seminggu dua saya tak live. Dalam seminggu dua macam tu lah. Sebab jadual penuh dengan kesibukan lah. Jadi pada malam ni adalah kesempatan untuk saya live. Jom semua, siapa-siapa yang free tu bolehlah kita join sama-sama, kita bual-bual ekonomi. Salam tuan. Waalaikumsalam. Arif Zikri, apa khabar? Okey, terima kasih join. Okey, terima kasih semua yang join pada malam ni. Harap anda kuat. Harap saya punya sound okey, clear. Akan tetapi terima kasih. Alright guys, saya nak mengucapkan terima kasih lah, di atas kesempatan ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang support buku saya 21 kunci tu, dan juga membeli t-shirt. Akan tetapi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Saya harap anda dapat something lah daripada buku saya tu kan. Itu adalah buku yang saya tulis daripada pengalaman saya sendirilah sebenarnya. Okay guys, salam. Waalaikumsalam. Ware Pot Mato. Oh, payah sikit nak sebut nama kau ni, Ware Pot Mato. Okey, terima kasih semua yang join live. Hari tu aku buat video pasal EPF. Aku kena kecam teruk guys. Kan, buat pasal EPF kena kecam, buat pasal EPF kena kecam. Waalaikumsalam. Dari Pemasif. Bang, lama tak nampak. Yalah, saya 2-3 minggu ni, rasa dah 2 minggu tak live saya agak sibuk sikit lah. Saya agak sibuk sikit, adalah urusan tertentu yang agak sibuk sikit. Jadi malam ni saya kembali aktif. Okey je bang. Okey, terima kasih. Itulah guys, saya sebenarnya bila saya buat video macam tu kan, pasal EPF tu, ramai orang cakap saya ni anti pengeluaran KWSP lah apa. Saya tak anti guys. Saya sebenarnya tak anti pengeluaran KWSP. Kau nak keluarkan lantak engkau lah. Cuma sebagai seorang yang melihat ni daripada perspektif ekonomis, saya cuba nak mengulas benda ni, kenapa benda tu terjadi macam tu. Itu kebanyakan ekonomis ni dia explain the situation. Okay, dia explain the situation, kenapa benda ni berlaku. Kenapa dalam saya punya TikTok ni, saya akan explain kenapa benda tu berlaku. Contohnya macam kenaikan dalam kadar bunga, kenaikan dalam OPR. Kenapa benda tu berlaku? That's the purpose of saya punya TikTok. Macam tu juga dari perspektif pengeluaran KWSP, pengeluaran EPF tu, saya explain daripada perspektif economics tu, kenapa benda tu tidak dilaksanakan lah. Okay, abang, boleh komen sikit market equity Malaysia sekarang okey ke tak? Okey, sekarang ni, alamak, ada beberapa soalan saya dah miss lah. Tak apa guys. Tuan, video Pandora Papers bila nak keluar, tengah study lagi ke? Tak, saya sebenarnya Pandora Papers ni guys, saya teragak-ragak nak buat. Sebab saya sebenarnya guys, kalau boleh lah, saya tak nak ulas sesuatu yang sedang dalam siasatan tau. Okey, saya tak nak ulas sesuatu benda yang sedang dalam siasatan. Saya kena elakkan benda tu guys. Ada orang suruh saya komen. Bang, komen pasal akaun Bersatu yang ialah yang dituduh 90 juta yang kena bekukan tu kan. Saya tak boleh komen guys benda tu, sebab benda tu kalau dalam siasatan, saya elakkan untuk komen. Macam tu juga Pandora Papers. Sekarang ni Pandora Papers tengah kecoh guys kan. Jadi saya kalau boleh saya nak elakkan lah benda-benda yang terlalu kontroversi, benda-benda yang masih dalam siasatan. Itu saya tak nak komen lah. Saya elakkan untuk komen lah. Nanti tak pasal-pasal orang report saya punya TikTok kan, terus kau tak nampak aku kan. Tadi ada siapa tanya soalan ni tentang equity market, KLCI, Bursa Malaysia guys. Sebenarnya guys, pasaran saham dekat Malaysia ni masih, bukan saja siapa yang bagi gift ni, Faisal Air Rahman. Oh, terima kasih banyak-banyak bagi saya gift. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Faisal. Okey,
sebenarnya pasaran equity Malaysia ni dia masih belum stable lagi tau. Dia masih belum stable, dan actually pasaran market dunia sebenarnya belum stable. Kalau korang tengok dekat Wall Street pun sama je keadaan tu. Dia masih belum stable lagi. Dia selagi, sebab dia masih ada lots of uncertainties regarding US punya inflation rate dan juga cara US nak naikkan interest rate tu. Sebab apa sekarang ni kan, macam based on data US terbaru kan, kita tengok kan, US punya inflation rate 6.5 jatuh kepada 6.4. Tak begitu tinggi lah guys Dan ada kebarangkalian akan datang punya Federal Open Market Committee meeting, FOMC, dia orang akan henyak interest rate tinggi banyak-banyak gila guys. Jadi investor-investor ni, dia orang tengah tengok tau apakah keputusan Fed masa akan datang. Dan ramai orang expect bahawa dengan keadaan yang interest rate, inflation rate US ni yang masih lagi degil nak turun, masih dia tahap 6% macam tu, masih 3 kali ganda daripada diorang punya target iaitu 2%. Jadi diorang mesti expect US akan still naikkan diorang punya interest rate. Dan juga sebab tu dia create uncertainty dekat market lah. Dan kalau korang Faisal Airama, terima kasih bagi saya gift, terima kasih banyak-banyak tuan. Dan kalau korang tengok dalam saya punya video TikTok, saya pernah produce satu video TikTok guys Kalau korang rajin, korang scroll lah. Apakah implication kalau berlakunya peningkatan dalam interest rate ini terhadap pasaran saham? Saya pernah produce video tu guys Kalau korang rajin, korang gali balik lah. Iaitu apabila berlaku peningkatan di dalam interest rate, pasaran saham harga saham ni dia tak nak naik. Pasaran saham mengalami uncertainty. Kenapa tau guys Sebab apabila berlaku peningkatan di dalam interest rate, secara rasionalnya lah secara rasionalnya, apabila berlaku peningkatan di dalam interest rate, maka kos meminjam ataupun kadar bunga interest ni menjadi tinggi Bila interest ni menjadi tinggi, maka pelabur-pelabur, usahawan, business punya business communities, syarikat-syarikat besar ni, dia orang tak nak meminjam daripada bank sebab kadar bunga tinggi kan. Jadi bila kadar bunga tinggi, apa yang berlaku adalah diorang tak nak meminjam. Bila diorang tak minjam, tak nak melabur, tak nak buat pelaburan, tak nak expand diorang punya kilang, tak nak expand diorang punya plan sebagainya. Jadi diorang punya prospek untuk buat keuntungan lebih tu tak ada kan. Jadi that's why kenaikan dalam interest rate ni akan mengakibatkan uncertainty dalam pasaran saham. Itulah. Jadi kalau selagi ada possibility bahawa US akan meningkatkan interest rate diorang, selagi itulah kita tak nampak stabilization dekat equity punya market. Macam itulah guys Lebih kurang macam itulah. Tadi apa soalan ni, saya terlepas banyak lah soalan. Okey bang, orang tak nak faham memang akan kecam. Yelah pasal EPF kan. Yelah banyak kecaman-kecaman lah yang saya terima. Itulah korang. Aku tak komen pasal EPF ni, korang suruh aku komen. Bila aku komen, aku kena kejam. Backing aku sikit. Bang, apa jadi pada Malaysia kalau Malaysia capai status negara berpendapatan tinggi? Okay guys, negara-negara yang berpendapatan tinggi ni guys ni soalan daripada Arif Zikri. Saya kena jawab lah sebab dia masuk saya punya live awal tadi kan. Okay guys, sebenarnya negara berpendapatan tinggi ni bagus sebenarnya guys. Cuma masalah bagi negara berpendapatan tinggi ni adalah keseimbangan dari segi pendapatan. Maksudnya apa term saya dah lupa dah dia punya terma tu digunakan. Maksudnya adalah yang kaya tak terlalu kaya, jurang pendapatan. Jurang pendapatan tu tidak terlalu jauh. Kita boleh je mencapai status negara maju, kita punya pendapatan per capita tinggi kan. Tapi apakah maknanya kalau kita punya jurang income tu besar? Yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Itu kita tak nak lah guys Itu sekarang isu dia sekarang ni adalah mungkin kita boleh pergi ke negara berpendapatan tinggi, tetapi kerajaan kena lihat isu ni lah, sama ada dan mengurangkan jurang ni, sama ada dan memastikan bahawa yang kaya tak terlalu kaya, yang miskin tak terlalu miskin. Jadi jurang pendapatan tu kena di close, dia punya gap tu kena dikurangkan. Itu lebih penting lah dalam melangkah ke arah negara maju sebenarnya. Lagi satu kos hidup kan, kos kehidupan tu tak guna kalau kita income tinggi tapi kuasa beli kita tak ada. Kilang saya pun dah kurang production, dah start sekarang untuk barang ekspor. Okey lah.
Jadi macam India, Seroja, betul tu. Tengok, korang tengok dalam keadaan kes salah satu negara yang mengalami jurang pendapatan yang tinggi ni adalah India. Okey, negara India adalah negara yang antara negara kat dunia ni lah yang mengalami jurang income yang tinggi. Kita tak nak benda tu berlaku kepada negara kita lah. Kalau kita income tinggi pun tapi jurang tu tinggi, tak ada makna guys. Ada cara tak bang untuk turunkan hutang negara? Hutang sekarang hanya buat rollover. Yalah kan. Okey guys, sekarang ni kan guys, kita ada mengalami masalah hutang lah, hutang negara kan guys. Korang tahulah masa saya buat satu video semalam yang saya kena hentam. Ada orang juga PM saya tak puas hati. Kan. Okey, sebenarnya guys, kalau korang tengok lah dari segi kita punya pengurusan keuangan negara kita memang bermasalah guys. Kalau korang tengok memang bermasalah. Sebab kalau korang tengok dari saya ada buat satu video yang lepas ni, dari saya tunjukkan daripada tahun 1988 sehingga tahun 2020. Kalau korang tengok betul-betul chart tu sebenarnya mengerikan. Sebenarnya chart tu sungguh mengerikan guys. Sebab apa? Hanya pada tahun 1990-an aja kita mengalami surplus. Selainnya kita berhutang. Okey. Jadi bila kerajaan berhutang ni, korang faham kerajaan punya kewangan pun tertekan. Ada orang cakap tak apalah kita boleh berhutang sebab Singapura pun dia banyak hutang, Jepun pun banyak hutang. Geng, kita jangan bandingkan negara kita dengan Singapura, boleh tak geng? Singapura ni memanglah dia buat hutang geng, tapi dia buat hutang tak sama macam kita. Dia buat hutang untuk dia buat investment, untuk dia beli aset geng. Okey, kita buat hutang untuk kita gunakan untuk perbelanjaan, tak sama tu geng. Jadi dalam keadaan kes Singapura ni, walaupun hutang dia besar kan guys tetapi kalau kita melihat dari segi total asset dan total liability tu, asset dia lebih greater than liability. Kita ada apa? Kan? Jadi sebenarnya guys kalau nak tanya saya lah, apakah cara terbaik untuk kita menguruskan hutang? Nombor satu kan guys mewujudkan satu sistem pentadbiran yang baik. Itu guys pada saya itu kuncinya. Dan saya sangat bersetuju dengan apa yang Perdana Menteri cakap. Bukan sebab saya penyokong dia guys nanti cakap saya ni pencacai PH lah apa lah. Kan, aku bukan pencacai PH, tapi aku cakap terus terang aku bersetuju dengan apa yang Anwar buat sekarang. Sebab apa? Kita kena bersihkan pentadbiran ni. Kalau kita tak bersihkan pentadbiran, habis guys berlakunya ketidakcekapan, penyelewengan dan sebagainya. Macam korang tengoklah sekarang ni, korang tahu kan kita tanggung hutang 1MDB berapa guys? 40 bilion. Sekarang ni kita tanggung hutang 1MDB 40 bilion guys Korang bayangkan lah, 40 bilion. Bila nak habis tu? Bila nak habis gang hutang 40 bilion? Okey. Harry Rizal, terima kasih bagi saya gift. Terima kasih banyak-banyak. Jebon, terima kasih Jebon bagi saya gift. Terima kasih banyak-banyak Jebon. Okay, kita kena melaksanakan sistem pengurusan yang baik. Itu dulu. Kita tak payah nak cakap pasal polisi ekonomi ke apakah haram jadah ke, tak payah guys. Kita bercakap mengenai menguruskan pentadbiran dengan baik. We start from there. Kita start itu dulu. Membenteras rasuah, membenteras pembaziran, membenteras kebocoran. Kita fokus on that dulu. Kan? Kita fokus on that. Kalau benda itu kita fail guys, tak payahlah kita nak bercerita pasal polisi ekonomi semua, membazir je guys. Okay guys Nah itu adalah the start untuk kita menguruskan hutang kita guys Ada orang cakap, tak apalah kita defisit. Sebab apa? Kalau tak defisit, nanti macam mana kerajaan nak menjana ekonomi? Of course lah, defisit okay, tak ada masalah. Tapi kalau dalam keadaan ekonomi yang baik pun, tak ada masalah kemelesetan ekonomi pun, kalau kita still defisit, bahaya guys. Okay, bahaya. Okay, right, bahaya. Kita tak boleh sustain dengan keadaan macam tu. Alright. Okay, anak kaya lagi kaya, sokong PM tapi hukumlah TPM tu. Okay guys, pasal Zahid tu saya tak boleh nak komen guys. Saya rasa Anwar Ibrahim pun dia terperangkap dalam situasi kan. Kalau dia dia nak singkirkan Zahid, nanti kerajaan tobang.
Kan korang kena faham lah juga kan keadaan dia yang dalam dilema kan. Dia pun kalau aku rasa lah, kalau kata dia ada pilihan, aku rasa dia tak ambil Zahid tu. Tapi dia dah tak ada pilihan nak buat macam mana kan. Nak bergabung dengan PN tak nak buat macam mana kan. Jadi jalan lah dengan Zahid kan. Tapi pasal soal politik tu aku tak nak masuk sangat lah. Akankah defisit? Okey, akankah defisit lagi guys? Pembentangan pada Februari ni, of course akan defisit. Pembentangan bajet tak lama lagi guys. Berapa hari bulan 20 hari bulan lebih Sekejap saya check saya lupa lah. Berapa guys? Geng, komen berapa geng? Berapa hari bulan geng pembentangan bajet geng? Aku lupa lah geng. Berapa geng pembentangan bajet berapa hari bulan geng? Sekejap geng berapa hari bulan lah? Bulan ni kan 3 hari lagi 3 hari lagi 24 betul lah geng. 24 hari bulan. Lupa lah geng. 20 lebih lah sampai 24 lah. 3 hari lagi macam tu lah lebih kurang 24. Okay guys, adakah 24 ni akan defisit? Of course akan defisit kan. Of course akan defisit. Kalau Anwar berjaya buat bajet surplus, aduh aku tak tahulah. Aku rasa aku cukur misai aku ni lah geng. Aku rasa aku cukur misai aku, semua aku cukur. Kan? Tak boleh lah geng. Memang akan defisit. Tapi the point is that we control the deficit. Kita reduce the deficit slowly. Tak boleh geng. Kalau kata kita dah ini semua salah pengundi bahkan Datuk. Kan? Tak boleh nak komen lah geng kan. Itu apa ni, pasti 24 ni pasti akan defisit. Dia tak boleh buat magic geng. Sebab apa? Most of the policies and most of the expenses yang dah dibudgeted pada tahun lepas, macam korang pun faham, macam Anwar sendiri dia cakap kan, kebanyakan polisi-polisi dan dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu, seandainya tidak ada masalah, akan terus dilaksanakan oleh kerajaan ini. Apa maksud dia? Maksud dia adalah some of the expenses yang dah dibudgeted pada kerajaan terdahulu, dia akan dilaksanakan. Bila dilaksanakan tu adalah expenses yang berterusan guys Tapi that's why lah pada aku kan, pada untuk yang akan datang ni 24 hari bulan ni dia akan defisit. Dia akan defisit lagi guys. Tapi the point is that it's okay defisit pada kali ni. Tapi yang kita nak tengok adalah, yang aku nak tengok, yang aku rasa percaya semua rakyat Malaysia nak tengok, improvement. Improvement maksudnya, kalau kata let's say lah this year, aku nak check chart je. Kita cakap ekonomi ni geng, kita kena tengok chart geng. Mana kita boleh cakap kosong. Kita kenalah tengok chart geng. Mana boleh kita cerita kosong kan. Okay, last year kita punya kita punya defisit lebih kurang 6%. 6% plus. Ui, tinggi tu geng. 6% plus. Geng okay, maksudnya pada tahun lepas kita punya defisit 6% plus. Tak mungkin kita tak defisit tahun ni. Mesti kita akan defisit. But we want to see continuous improvement. Let's say lah this year dia dapat reduce the budget deficit to 5%. Dah cukup bagus. Kata defisit kepada 5%, daripada 6% ke 5%, dah cukup bagus tu geng. Tapi yang kita nak ialah daripada 5% tu dalam masa 5 tahun akan datang ni, kita nak tengok improvement. Itu yang paling penting lah. Okey geng itu yang kita paling penting lah. Geng, bantu saya boleh tak tap screen, kasih like situ naik kepada 10k macam biasalah. Korang pun akan aku punya supporter kan. Bila korang bagi aku like ni, aku makin bersemangat nak buat konten ekonomi. Walaupun aku kena kecam, aku kena hentam, tak apa lah geng. Bang, setuju ke Petronas diapungkan sama macam Aramco? Okey, soalnya bukan aku setuju atau tak, aku bukan kerajaan. Tapi aku rasa Petronas tak akan tak akan di public listed lah. Not now lah. Kenapa sebab Petronas ni adalah satu sumber pendapatan utama buat kerajaan guys okay. Petronas adalah sebuah entiti yang satu company lah.
Fortune 500, the only company Malaysia yang listed dekat Fortune 500. Yang terima kasih Ifa bagi saya gift, terima kasih banyak-banyak, terima kasih. Yang apa ni, listed yang disenarai dekat Fortune 500 yang of course memang power betul lah Petronas ni. Tapi kita tahulah kan, sejak daripada tubuhnya Petronas pada tahun 1970-an, dia dah menyumbangkan banyak hasil kepada kerajaan, guys. Dan apabila kerajaan dalam keadaan yang tenat, dalam keadaan yang memerlukan kewangan, that is the time where the government boleh minta tambah je dividen daripada Petronas. The government has full control of Petronas at the moment. Tapi bila dia start di public listed kan, dia akan ada konflik dengan shareholder. Shareholder akan ada suara lah. Dia akan ada apa ni, decision making lah dekat situ kan. Dia mungkin akan object pemberian dividen kepada kerajaan. Especially lah, contoh aku bagi korang satu contoh lah. Contohnya pada tahun 2021 ke 2020 kan, yang mana Petronas rugi, tapi pada masa tu pun dia still bagi dividen kepada kerajaan. Okay. Tapi kalau lah kata ada pegangan daripada shareholder kan, shareholder pegang dekat situ, ada saham tu dipegang oleh orang luar, dalam keadaan yang Petronas yang rugi kan, korang rasa dia akan setuju ke? Dia orang akan setuju ke untuk bagi dividen pada kerajaan? Itu soal dia lah kan ya. Tapi aku rasa at the moment lah, selagi kerajaan masih banyak bergantung kepada Petronas dan juga sumber hasil minyak ni, aku tak rasa Petronas akan go for public listed lah, unless the dependency on Petronas is reduced. Then kita boleh nampak mungkin ada possibility lah Petronas ni akan delisted, but not now lah. I don't think so lah. Okay. Jap. PM sekarang tak reti nak cari sumber kewangan, maka tiada apa yang akan dilakukan oleh kerajaan sekarang. Okay guys, saya nak komen sikit pasal benda ni lah. Okay guys, saya nak cakap dengan korang saya ni bukan penyokong kepada mana, saya bukan penyokong tegar kepada mana-mana parti politik tapi saya akan buat suatu komen yang fair lah. Okay guys, saya nak share dengan you all pandangan saya lah mengenai hasil kerajaan. Saya akui sekarang ni kerajaan ada masalah dari segi hasil. Kerajaan ada masalah guys dari segi hasil. Kerajaan masih tidak berjaya untuk mencari satu sumber hasil yang baru. Macam mana dia nak meningkatkan government punya revenue. Itu memang betul, kita tak nampak sekarang. Especially apabila Anwar cakap no to GST. Buat masa ni dia tak nak go for GST. But daripada apa yang dia cakap tu, kita nampak bahawa apa yang dia sedang buat adalah langkah penjimatan. Okay fine, langkah penjimatan, bila kita punya duit dah tak kurang kan, kita banyak berhutang, ada dua benda lah kita boleh buat. Yang pertama, kita buat langkah penjimatan. Yang kedua, kita naikkan hasil guys. Untuk keadaan sekarang ni, apa yang PM buat sekarang ni adalah melaksanakan langkah-langkah penjimatan. Of course langkah penjimatan pun boleh bagi kita duit lebihan juga kan. Cuma bila kita buat langkah penjimatan ni, soalnya adalah sampai bila? Okay, sebab sampai satu point kita mesti memerlukan satu sumber income yang baru. Itu adalah semestinya. It's more sustainable if we find and enable to generate new source of revenue for the government. That's why lots of think tank, badan-badan profesional mencadangkan reintroduction of GST, walaupun benda ni masih tidak dipersetujui lah oleh PM. Sebab apa? Itu adalah yang possibility yang kita nampak bahawa masa ni akan meningkatkan hasil kerajaan. Of course penjimatan boleh memberikan tambahan wang kepada kerajaan, tapi dia bukanlah sesuatu benda yang sustainable. Maksud saya bukanlah satu benda yang takkanlah dalam masa 5 tahun ni kita nak harapkan kerajaan jimat aja kan. Melaksanakan mengawal kebocoran. Of course benda tu bagus kan, tapi kita pun pada masa sama memang kita perlukan sumber income yang baru. Cuma sekarang ni saya tak nampak lah apakah sumber baru pendapatan daripada kerajaan, especially bila dia kata no to GST. Dan kita tunggulah apakah sumber pendapatan baru kerajaan. Mungkin dia ada menteri ekonomi
Mungkin Menteri Ekonomi kita ada cadangan baru ke, macam mana nak boleh nak menaikkan pendapatan kerajaan. Mungkin dia ada formula ke, ataupun mungkin penasihat Perdana Menteri ada idea ke, cadangan ke. Kita tunggulah kan. Tapi buat masa ni apa yang saya nampak, kita tak ada satu solid macam mana satu solid revenue, source of revenue, macam mana kita nak meningkatkan hasil kerajaan. Dan benda ni sangat penting, tak boleh, kita tak boleh buat main-main. Otherwise kita akan terus dibelenggu oleh masalah defisit dan juga hutang. Petrol terlepas ke Thailand lebih 900 juta setahun. Itulah guys, sebab itulah kadang-kadang tak tahulah aku tak tahulah guys, aku tak tahulah pandangan korang macam ketirisan dan kebocoran ni, dia macam satu culture tau geng. Dia dah menjadi semacam satu culture dekat negara kita ni, yang mana ketirisan, kebocoran tak boleh macam susah nak dihapuskan. Because macam every year kita nampak ada je benda-benda pelik daripada laporan ketua audit negara. Kan? Ada je benda pelik-pelik yang akan keluar daripada laporan audit negara. Jadi itulah guys tapi itulah yang aku baru buat satu video tadi. Aku cakap sekarang ni yalah, di bawah PM Anwar Ibrahim, dia selalu cakap pasal penting memberantas rasuah, kebocoran, ketirisan, semua bagus, benda tu bagus kan. Tapi dia punya penanda aras dia, katalah next year masih lagi laporan audit tunjukkan pelbagai kebocoran, dekat situ akan memberikan image yang tak baik lah, kepada kerajaan Madani. Jadi salah satu agenda yang kerajaan Madani ni kena buat adalah memastikan bahawa kebocoran tidak lagi berlaku, pembaziran tidak berlaku, supaya for the next year punya laporan audit kita nampak lebih cantik lah. Walaupun mungkin tak dapat nak 100% benteras kan, tapi kita nampak improvement lah. Itu yang kita nak tengok lah. Kalau dia tak dapat buat improvement, then he does not walk the talk kan. Itu akan menjadi tamparan balik kepada kerajaan Madani lah. Okay. Joe Biden tu patut dah out lah geng. Kalau korang tanya aku, Joe Biden patut dah out lah. He's a joke lah. Kan. Aku tak tahu apa yang Joe Biden buat. Okay, siapa yang beli saya punya buku ataupun baju tu, terima kasih guys. Guys, saya nak ucapkan terima kasih kepada you all yang support saya, buat yang telah membeli buku 21 kunci membina team. Saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih guys. Dan saya harap you all dapat something lah daripada buku tu lah. Dan juga siapa yang dah support saya punya t-shirt ni, saya nak ucapkan terima kasih guys. So dekat situ saya ceritakan lah saya punya pengalaman membina pasukan jualan dan juga terjebak dalam dunia perniagaan, dekat buku merah tu lah guys. Dekat saya punya TikTok shop ni saya ada share kan. Waalaikumsalam Aizat, terima kasih Aizat. Harga emas akan jatuh lain dalam masa 3 bulan ni. Okey, sama saya. Joe Biden dah rosak ke? Itulah guys. Saya tak tahu lah apa nak jadi pada Joe Biden. Saya rasa Joe Biden tu patut out lah. Patut out lah. Rashid Humaira, terima kasih. Pandangan abang tentang Trump di penggal lepas. Trump ni kadang-kadang dia buat kerja gila juga. Kadang-kadang polisi Donald Trump ni, masalahnya dia terlalu ekstrim guys. Dia terlalu ekstrim dan dia terlalu radikal sangat. Dan dia lebih kepada protectionism of US. Sebab tu yang dia marah sangat dengan TPPA kan, Trans-Pacific Partnership Agreement tu, dia yang batalkan. Sebab apa? Bila dia tengok balik perjanjian TPPA ni, dia katanya dia lebih memihak kepada negara-negara yang sedang membangun lah. Contohnya macam Malaysia, negara-negara Asia ni. Sebab kalau US berdagang dengan negara-negara yang membangun di bawah TPPA, negara-negara negara membangun ni akan untung, US akan terus mengalami defisit. Sebab tu yang dia marah. Tetapi that's why lah dia lebih kepada protectionism kan. Dia terlalu radikal lah pada saya lah. Mungkin Obama okey lah. Huawei pun kena. Dia terlalu radikal guys. Dia terlalu agresif lah. Banyak sektor akan merundum 3 bulan ni. Harga makanan akan naik mendadak. Okay guys, sekarang ni guys, kalau aku tak tahu kenapa guys, aku perhatikan adalah harga barang-barang meningkat lah. Dan aku tengok
Aku hari tu pergi restoran lah. Aku tak cakap restoran apa kan. Aku tengok peningkatan harga agak mendadak lah guys. Korang ada perasan tak? Aku tahu kenapa harga naik ni macam menggila ni, aku cakap. Kan? Korang ada perasan tak? Tapi kalau kata kos bahan mentah ni tak dapat tak apa ni terus naik guys aku rasa ni akan memberikan tekanan pada menu rahmah. Serius aku cakap. Aku rasa ni akan memberikan tekanan pada menu rahmah lah. Dan lagi satu, kalau korang tengok Bos Maidin dia ada cakap kalau dalam masa 3 bulan kos bahan mentah ni terus naik, menu rahmah tak boleh dipertahankan. Itu dia cakap lah. Okay. Roti dulu 36, sekarang roti canai mahal geng aku tak tahu kenapa naik harga Apa hal lah roti canai mahal. Kan? Roti menu rahmah macam mana nak akses? Senang je, kau pergi Maidin. Kau pergi Maidin mesti jumpa. Menu rahmah ni kena register geng. Aku tak tahu kalau kata korang peniaga kan, korang kena register ke untuk jual menu rahmah? Tak payah kan. Just tulis saja menu rahmah bawah RM5, okey lah. Menu rahmah hanya wayang politik. Nanti kita sama-sama kita tunggu dan lihat. Tepung mahal. Tepung mahal mungkin lah. Tepung naik gila sebab perang. Tepung naik geng tak perasan lah geng. Terima kasih lah sebab beritahu. Adakah ini tanda inflasi? Mungkin. Adakah subsidi minyak perlu dikurangkan? Subsidi minyak memang bukan perlu geng, memang akan dikurangkan. Sekejap Aku ada terbaca tau guys Aku ada terbaca satu pautan punya. Sekejap Gang, ada satu daripada artikel daripada poltan.org ni. Dia cakap apa tau? Dia kata kalaulah RON 95 ni dia tak ada subsidi, so rakyat Malaysia dijangka akan membayar berapa ringgit ni kan? Dia dijangka akan membayar 57% lebih tinggi geng. Itulah dia geng. Jadi korang bersedialah. Kalau kata berlakunya apa ni subsidi bersasar dia akan meningkat lebih daripada 57%. Okey, dia akan pergi kepada RM3 lebih lah. RM3.22 sen. RM3 lebih lah kalau tak ada subsidi. Kalau kata harga minyak, harga petrol naik aku boleh jamin lah harga barang-barang mesti melambung lah. Adakah panic buying akan meningkatkan inflasi? Panic buying tidak meningkatkan inflasi. Panic buying akan menyebabkan gangguan dalam apa ni supply barang. Bang, macam mana nak kerajaan nak bagi subsidi bersasar kepada B40? Tu sama-sama kita tengok lah. Kita sebab mekanismenya aku tak tahu geng sekejap macam tu, sekejap macam ni, sekejap kata nak ambil data daripada JPJ kan. Kita tunggulah lihat lah geng kita tunggu dan lihat lah macam mana dia orang nak buat subsidi bersasar ni. Sebab dulu kata nak pakai touch and go lah kan. Lepas tu dia ambil pula digunakan data JPJ ni. Kita tunggu dan lihat lah geng Tapi walau apa pun aku rasa ni adalah sesuatu yang kita tak boleh lari dan akan berlaku. Cuma kita kena tunggu je lah macam mana kan. Buat masa ni aku tak boleh nak komen benda ni lah sebab terlalu awal lah. Dalam situasi inflasi naik, kita cuma perlukan basic supply kita cukup, jadi tak terkesan sangat bang. Okey. Apa beza inflasi dengan deflasi? Deflasi adalah lawan kepada inflasi. Okey geng, aku nak explain sikit orang ramai tanya apa maksud deflasi bang? Okey, korang tahu kan yang inflation rate ni bila kerajaan ataupun Jabatan Statistik umumkan, dia akan pergi kadang-kadang 2%. Kadar inflasi tahun ni ialah 2%. Kadar inflasi tahun ni adalah 4%. Kadar inflasi ni adalah 3%. Korang dengar sama macam tu kan? Okey. Itu adalah inflasi. Okey. Tapi apa yang kita panggil sebagai deflasi ialah satu keadaan apabila
kadar inflasi tu menjadi negatif. Itulah deflasi. Okay, apabila kadar inflasi tu menjadi negatif, itulah dia tanda deflasi berlaku. Boleh ke kata inflasi ni jadi negatif? Of course lah boleh. Kenapa tak boleh, kan? Tengok Jepun tu, boleh je. Kan? Jepun okey je, boleh je. Okay? Right. So dia adalah lawan kepada inflasi lah. Okay. Sebab inflasi ni dia mengira indeks harga CPI based on, dia pilih satu tahun asas yang dianggap sebagai tahun yang stable harganya. So tahun tu di benchmark sebagai 100. Dia bagi indeks 100. Jadi kalau kata naik lebih 100 tu, dia akan mengira lah berapa persen inflation tu. Tapi kalau kata inflation rate tu di bawah 0% tu deflation lah tu. Tapi Malaysia jarang mengalami masalah deflasi sebenarnya. Alright. Bang, tolong ulas apa kesan pengeluaran FCC bersasar, sama ada bersasar atau tidak. Pengeluaran KWSP aku dah komen dah. Aku rasa 2-3 kali dah aku dah komen. Tengok balik lah video-video aku. Kan? Okay. Tapi kalau ada orang tanya aku, bang, pengeluaran KWSP bersasar akan meningkatkan inflasi ya guys? Bang, akan mewujudkan inflasi tak bang? Kalau kata pengeluaran, aku yakin untuk pengeluaran yang 145 bilion tu, yang 4 pengeluaran yang lepas masa 145 bilion tu, aku yakin benda tu telah menyebabkan inflasi. Tapi yang bersasar, soalnya bersasar ni akan menyebabkan inflasi atau tidak, itu aku tak boleh jawab. Sebab apa? Aku sendiri tak tahu berapa banyak wang akan dikeluarkan kalau kata bersasar. So kita tahu lah berapa banyak wang akan dikeluarkan. Kalau kata bersasar, berapa ramai yang akan boleh dibenarkan keluar, berapa ramai wang akan masuk ke dalam ekonomi, itu kita tak ada data. Jadi aku tak boleh nak komen benda tu lah. Jadi kalau aku macam biasa guys, kalau aku komen benda tu, aku mesti ada based on facts lah. Okay, based on facts and based on numbers. Siapa entah bagi gift. Terima kasih siapa entah. Harga logistik pasti akan naik lagi menjelang Ramadan mungkin. Isu KWSP tak habis ke? Okey, sebab pada aku lah, kita should stop talking about KWSP kan. Sebab apa? Benda ni dah diputuskan pun oleh kerajaan kan, yang diorang tak nak keluarkan, dan diorang kata diorang nak bagi bantuan lain lah kepada orang yang memerlukan. Jadi kita tunggu je lah, kita tengok je lah. Sebab kalau nak kata pengeluaran KWSP, pada aku benda tu dah settle lah sebenarnya kan. Dan dia dah cakap dah, yang dia buat keputusan muktamad. Rafizi pun cakap muktamad. Muktamad tak boleh keluar, tu dia cakap kan. Jadi kita nak buat macam mana kan, dia tak bagi. Kan nak buat macam mana. Jadi kita tunggu je lah. Kalau dia kata nak bagi bantuan dalam bentuk lain tu, kita tunggu lah. Bang, abang lebih prefer China atau US sebagai kuasa dunia? China sebagai kuasa dunia. Okay guys, sebenarnya guys, tak kira lah sama ada US ke atau China ke menjadi kuasa besar dunia, semuanya ada agenda. Dan semuanya, US ada agenda dia, China pun ada agenda dia. Kalau US jadi kuasa besar dunia, ada pro and cons kepada kita. Kalau China jadi kuasa besar dunia pun ada pro and cons kepada kita. Sekarang ni keadaannya still lah US kuasa besar dunia, kan. Macam saya pernah cakap lah, saya buat video sebelum ni kan, katalah contohnya kan US kuasa besar dunia. So diorang kawal lah ekonomi. Dan kalau kata dia buat sanction ni, dia buat sanction kepada satu negara tu, kita kena ikut lah guys. Contohnya macam dia pernah buat sanction kepada Iran, kita kena ikut lah, kita kena cakap dia lah. Tapi kalau China pula, China ni dia ada satu advantage dari segi production cost guys. Sebab dia adalah sebuah negara yang labor abundant, penuh dengan, dia ada buruh yang banyak, dan pada masa sama dia ada teknologi. Tu power dia kan. So means that dia boleh produce barang tu berkali-kali ganda lebih murah daripada negara luar, daripada negara lain. Dan negara dia adalah sebuah labor abundant country, dan at the same time dia ada teknologi. Jadi dia boleh produce dengan very very efficient,
Dan menyebabkan kalau kita trade dengan diorang dengan keadaan free trade, mungkin kita akan ada banyak industri negara kita yang akan hauk lah kan, tak boleh bersaing. Jadi dia ada pro and cons lah. Saya sebablah kerajaan dah tak bagi pengeluaran KWSP. Kalau Anwar nak kerja property boleh dibuka. Betul. Kalau kita nak based on populis punya polisi, luluskan aje lah kan. Tapi impact dia kepada negara, impact dia kepada pencarum tu sendiri kan. Saya, ada orang cakap bila saya buat video macam tu saya anti pengeluaran. Saya tak anti pengeluaran KWSP. Kalau kata kerajaan bagi keluar lah kan, bukan saya anti pengeluaran KWSP pun, saya tak anti kan. Tapi saya cuma explain kenapa benda tu tidak boleh dilakukan. Okay, bagi saya KWSP wajib bagi keluar time lockdown. Sekarang ni tidak ada lockdown, cari solution lain. Okay, saya setuju pandangan tu. Okay, saya setuju pandangan tu. Biarkan walaupun tak dapat KWSP. Sebenarnya bukan apa guys, sebenarnya kan kita walaupun secara prinsip lah kita mungkin tak bersetuju dengan pengeluaran KWSP, tapi saya still hormat lah. Ada rakan-rakan kita dekat luar sana, mungkin diorang ada masalah-masalah tersendiri kan. Mungkin diorang ada masalah kewangan yang kita tak tahu. Mungkin kereta diorang nak kena tarik, ataupun diorang kehilangan kerja, masih lagi struggle nak cari kerja baru. Mungkin diorang ada masalah kewangan yang kita tak hadapi, tapi diorang hadapi. Jadi benda tu kita kena hormat lah kan. Tapi kalau dah kerajaan tak bagi, nak buat macam mana kan. Kita kena respect orang lah kan. Kita kena hormat orang. Kalau kata yelah, kita pun tak tahu masalah orang macam mana kan. Masalah dia ada masalah macam mana, dia ada masalah loan ke hutang ke apa kan. Kan kita tak tahu guys tapi kita kena tapi kerajaan dah tak bagi, nak buat macam mana. Bang, kalau Malaysia recession, adakah OPR akan kembali diturunkan? Ini satu jawapan yang bagus daripada Sultan Pemarah. Sultan Pemarah ni saya punya selalu masuk live saya. Terima kasih banyak-banyak Sultan Pemarah. Saya kena jawab lah soalan Sultan Pemarah ni sebab dia adalah fan tegar saya. Okey, kalau Malaysia recession, adakah OPR akan kembali diturunkan? Okey, korang rasa macam mana? Okey guys, kalau Malaysia terjebak ke dalam recession semula lah, okey, maksudnya kita punya pertumbuhan GDP tu negatif. Guys, saya tu ada produce satu video pasal GDP yang Rafizi Ramli versus Hamzah Zainuddin tu. Korang tengok Okey guys, adakah kalau Malaysia terjatuh ke dalam recession, adakah OPR akan jatuh? Cuba korang jawab soalan tu. Saya pandai jawab soalan tu. Adakah Malaysia kalau dia masuk ke dalam recession, adakah Malaysia kalau dia termasuk dalam recession, kalau kata kemelesetan ekonomi lah contohnya kan, adakah bila Malaysia recession OPR akan diturunkan? Cuba jawab soalan tu. OPR tetap akan naik walaupun ada recession. Okey, ni jawapan daripada Rons. Ya kot. Macam mana guys? Kalau kalau berlaku kemelesetan ekonomi, apa akan jadi pada OPR? Kalau korang kata naik, kalau korang boleh lah, korang kata naik, korang bagi jawapan kenapa naik. Kalau turun, bagi jawapan kenapa turun. Kalau ikut teori, OPR akan diturunkan untuk galakkan perbelanjaan. Maksudnya Sultan Pemarah ni dia ada buat study, dia buat research ni. Jangan main-main dengan dia. Okey. OPR turun. Kenapa OPR turun? Ada orang cakap OPR naik. Kenapa OPR naik? Kenapa OPR turun? Depends on Fed. Okey. Turun bang sebab nak kuatkan orang berbelanja. Selalu OPR diturunkan untuk increase spending on the economy. Ada jawapan lain? Naik pula untuk kawal inflasi. OPR tak jatuh sebab kalau jatuh lagi banyak hutang kena tanggung. Okey.
Lihat kepada demand and supply. Okey, lihat kepada demand and supply pula. Sebab nak mengelakkan inflasi mungkin. Nak rancakkan ekonomi, so APR kena turun. Okey guys, saya bagi tahu jawapan saya Jika Malaysia turun jika Malaysia masuk ke dalam fasa kemelesetan ekonomi, secara logiknya guys, OPR akan jatuh. OPR akan diturunkan. Okey. Saya bagi sebab kenapa. Okey. Kalaulah kita berada dalam satu keadaan kemelesetan ekonomi, bila OPR itu diturunkan, okey, maka supply wang di dalam ekonomi akan bertambah. Dan bila supply wang dalam ekonomi akan bertambah, bermaksud orang akan ada kuasa berbelanja. Dan orang akan berbelanja. Soalnya sekarang ni, kenapa apabila berlakunya economic recession, kita kena menggalakkan orang berbelanja? Sebab apa? Sebab dalam keadaan economic recession, biasanya lah kita punya aggregate demand, perbelanjaan aggregate kita. Perbelanjaan aggregate ni adalah C, private consumption, I, investment, G, government expenses, dan juga net export. Okay? Kita punya aggregate consumption ni akan jatuh. Dalam keadaan inflation, dalam keadaan recession, dia akan jatuh. Jadi untuk menggalakkan perbelanjaan, private consumption, iaitu C tadi tu, dia kena turunkan kadar bunga, dia kena turunkan OPR. Bila OPR turun, kadar bunga turun. Kenapakah apabila OPR turun, wang boleh bertambah dalam ekonomi? Jawabnya ialah sebab apabila OPR jatuh, kita tidak ada insentif untuk berbelanja. Kita tidak ada insentif untuk menabung. Sebab contohnya macam fixed deposit rate akan jatuh. Okey. Jadi fixed deposit rate akan jatuh. Jadi kita tak ada insentif untuk menabung. Kalau orang yang investor ni, dia tak ada insentif, dia akan keluarkan duit dia lah. Jadi berlakulah tambahan wang di dalam ekonomi. Okey. Lagi satu, apabila kadar interest jatuh, dia pun akan meningkatkan pelaburan. Dia akan meningkatkan pelaburan. Kenapa? Sebab usahawan-usahawan, business people ni kan, dia akan mengambil kesempatan ni untuk buat pinjaman. Sebab kadar interest tengah rendah. Untuk dia buat tambah investment, tambah besarkan kilang ke apa, beli mesin ke apa. Itulah masanya. Jadi semasa ekonomi recession, secara logik, okey, OPR akan diturunkan. Itulah secara logik okey. Okey, itu secara logik lah. Jadi macam COVID semua ni, ya macam COVID lah kan. Macam COVID lah. Sekejap ni guys, sekejap saya nak buka satu website ni. Kejap guys, kejap. Ya guys, Okey guys, sekejap. Aku boleh buktikan benda ni daripada kalau korang tengok Malaysia punya interest rate chart. Okey. Kalau pada masa 2008, 2009 tu, 2008 2009 dia jatuh. Kalau korang buka lah interest rate, kita punya interest rate chart dia, 2008 jatuh. Kenapa? Sebab pada masa tu kemelesetan ekonomi. Okey, kemudian 2013, 2015 semua okey, tak ada masalah. 2019 okey, kemudian 2020 dia jatuh. Dia turunkan. Kenapa diturunkan? Sebab COVID. Lepas tu dia naik balik. Kan? Jadi every time kalau berlaku recession, ini dapat dibuktikan oleh chart Kalau korang tengok chart, korang nampak. Ini boleh dibuktikan melalui chart. Every time kalau korang study chart, korang akan nampak benda ni dengan jelas. Every time berlakunya economic recession, OPR akan jatuh. Benda ni dibuktikan. Okay? Korang boleh tengoklah sendiri. Korang boleh tengok chart. Okay? Secara logiknya lah, Kalau kata dia tak turunkan interest rate semasa economic recession, itu dah go against the principle of economics. Okay? Mungkin akan lebih teruk kot. Saya risau trending Malaysia deflasi di mana rakyat simpan duit.
supply kurang masa beli. Saya pun begitu ya. Okey, ya. Okey guys, terima kasih kerana sudi menemani saya pada malam ni. Saya terpaksa end live lah saya guys Besok saya ada pagi-pagi ada ni lah aktiviti bersama anak. Anak saya Tadika, dia ada apa ni? Dia ada farewell day. Jadi saya terpaksa bangun awal besok, ada benda nak diselesaikan lah. Okey guys, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang join saya pada malam ni. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih guys kepada siapa yang membeli buku saya, support saya punya t-shirt. Terima kasih banyak-banyak. Okey, semoga anda semua dapat something lah daripada buku saya yang warna merah tu. Okey, terima kasih banyak-banyak support. Terima kasih banyak-banyak support baju saya. Dan lagi satu guys, saya ada bagi free gift t-shirt ni kan kepada seorang brother ni lah yang dia berjaya menjawab soalan saya pasal OPR. Okey guys saya dah PM dia, saya minta alamat dia semua kan. Dia tak bagi. Saya tak tahu dia tak baca ke, dia tak nampak ke saya punya posting, dia tak baca ke, saya tak tahulah. Tapi kalau kata dia tak reply juga dalam seminggu, saya nak bagi kat orang lain. Okey guys saya kalau kata dia, saya harap dia baca lah. Saya nak bagi dia t-shirt percuma sebab saya dah from time to time saya ingat saya nak buat video-video macam tu lah. Saya nak bagi free gift lah kepada korang kan so kalau kata saya bagi question dekat video tu, mungkin korang siapa yang jawab saya bagi free gift lah. First time join live abang, menarik. Terima kasih banyak-banyak. Bagi saya je lah. Bagi saya itulah, dia tak nak jawab soalan, dia tak nak reply. Saya nak minta dia, mungkin dia tak baca lagi lah. Tak apalah, kita bagi dia seminggu lah. Okay guys, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang join live saya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki. Nanti kalau saya ada masa, kita akan live dan kita berbual-bual lagi. Okay guys, terima kasih bagi siapa yang bagi saya gift, siapa yang membeli buku saya, siapa yang beli t-shirt. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga jangan lupa support video saya. Okay guys, terima kasih. Bye-bye.